Okay, Idam, intro. Ha? Intro. Kau je lah. Aku tahu jemputan. Alah, intro lah. Tak ada. Aku tak boleh fikir. Jom. Okay. Okay, hi guys. Assalamualaikum. Korang kembali lagi dalam segmen ngeteh. Okay, sedar tak sedar kita sekarang ni dah nak raya dah. Ya. Dah nak raya dah. Dah sebulan dah berpuasa. And maaf sebab bulan puasa kita tak buat ngeteh. Asalnya nak buat tapi kita orang ada sedikit busy sikit dengan schedule. So kita orang decide kita buat yang istimewa khas untuk raya lah kan. Besok nak raya dah ni. Besok nak raya. Kau balik mana ni Jam? Besok raya ni. Aku sebenarnya balik rumah sebenarnya. Aku tunggu orang datang raya. Ha? Adik-beradik mak aku semua datang kat rumah. Oh, kira kau beraya dekat area sini juga lah. Kira rumah aku lah kampung. Kau Adim Syah raya bandar lah. Ya, aku dah lama dah. Bertahun-tahun dah raya bandar kan. Dah lama dah tak balik kampung. Okay, Jalan tak jam kan? Aku Jalan lengang. kalau macam aku akan balik ke di Sembilan lah kan. Balik ke rumah, balik Nagori. Balik Nagori. Alright. So seperti yang kau nampak dekat tajuk dekat podcast ataupun ngetes sekarang ni adalah tentang kenapa Android user tak nak berbelanja lebih ataupun spend more terhadap phone kelas atasan ataupun flagship lah. Senang cerita. So okay, seperti yang kita tahu flagship sekarang harga memang agak mahal tau. Dari segi tahun ke tahun harga dia sentiasa meningkat. Tak ada lagi harga yang menurun flagship. Kalau ada pun confirm dia akan dekat buang sana sini dan dia akan cuba turunkan. Tapi turunkan tak ada memberikan efek yang ketara sangat pun. Kalau sebelum ni macam ada phone apa sebelum ni Vivo. Patah tuan belakang. Saja je lah. Kalau sebelum ni kalau phone apa yang kita tengok harga dia turun berbanding dengan model sebelum ni macam Vivo. Betul tak ingat sebelum ni? Betul. X series sebelum ni ingat tak? Vivo X series. X series kan. Dia macam yang masa tu X90 dia mahal, tapi tiba X100 dia macam murah pula. Betul, kan. X90 seingat aku 5,000 kot dia punya. Dia ada dua version kan. Yang Pro pakai Snapdragon seingat aku, and standard tu dia pakai Dimensity. So yang murah tu Dimensity. Okay. So bercakap tentang phone flagship ni kan. Adakah untuk phone flagship ni untuk tahun 2024 ni kita nampak dia dah jadi stagnant berbanding pada model-model terdahulu? Kalau macam dulu banyak innovation yang boleh dihasilkan. Okay. Sekarang ni dia agak stagnan. Contoh yang terdekat kita boleh tengok pada Samsung S24 Ultra, kita boleh tengok pada Xiaomi 14 Ultra, kita boleh tengok pada model-model flagship yang lain yang mana peningkatan daripada model sebelum ni bila kita dia punya teknologi tu tak berapa sangat. Agak linear lah aku boleh cakap kat sini dia punya graph tu. Almost linear lah sekarang. So aku nak dengar Idham, kau punya pendapat boleh tak? Jom. Boleh ke? Ya, aku sebenarnya keliru dengan maksud stagnant tu. Stagnant ni maksud dia stagnant tu aku boleh kata kat sini dia punya teknologi tu dah hampir tepu. Maksud dia dah maksudnya limit lah. Dah hampir limit. Maksud dia graph tu kan dah almost nak linear dah. Dah macam apa lagi nak letak dekat phone flagship ni. Contohnya dia nak macam perbarui tentang teknologi phone tapi dia tak tahu nak letak apa. Letak sikit. Tapi harga makin naik. Harga makin naik. Sebab tu aku nak dengar pendapat kau macam mana? Dengan harga yang semakin meningkat, kos yang meningkat, tapi teknologi yang consumer dapat dah stagnan. Boleh? Bagi aku sendiri lah sebab aku pengguna user je kat sini kan. Afiq iPhone, Amsyar iPhone. Tapi aku pernah guna Android. Oh, mana okay. Baru ni je. Kau setahun dah pakai iPhone. Aku ada Pixel kat atas tu. Dia pakai Pixel dengan iPhone. Okay. Ini besar. Okay. Bagi aku, kalau aku sendiri lah jadi pengguna iPhone, benda actually kalau nak buat pembaruan tu terhadap satu phone tu, tak yang melebih, dia patut melebih sebab harga sekarang kau tengok Xiaomi 14 Ultra kan. Okay, Xiaomi 14 lah. Xiaomi 14 sekarang dah 3,000 kan. Paling mahal 3,000. Yang bagusnya dia ada AI, which is AI sahajalah dengan kamera Leica. Leica tu pun dah ada dekat Xiaomi 13. So macam just tambah AI. Kau nampak benda tu ditambah AI. Kenapa aku cakap dia ada dekat Xiaomi 13
tertinti lah. Tertinti sebab tertinti mula dengan pembaruan dekat kamera tu je, kamera Leica, dan tak ada apa-apa pun. AI tu tak ada dulu. Sebab dia mula daripada MIUI 14 kan. So tiba-tiba masuk dekat Xiaomi 14. Masuk dekat Xiaomi 14 baru dia ada AI. Macam tu lah. So kita nampak benda tu jarak dia adalah AI saja. Tiba-tiba harganya naik jadi 4,000. Tapi kau setuju tak dengan apa yang flagship tawarkan ni memang dah stagnant? Itu aku setuju. Setuju lah. Maksud dia dah, kita Aku nampak benda tu sikit lah. penambahbaikan itu dah macam dah tak ketara sangat berbanding pada model-model yang kalau kita tengok dalam 3 ke 4 tahun lepas. Syah, macam mana Syah? Kau punya pendapat? Betul, aku setuju yang kan tiap-tiap tahun aku makin boring lah dengan smartphone. Maksudnya Dah banyak review kan. Dia tak juga kalau dah banyak review, tapi dia macam terutama flagship lah, dia dah tak ada benda yang terlalu excited ke. Ni termasuk semua iPhone ke, Samsung, Vivo ke, Xiaomi, semua kita sebut semua kan. Dia macam tak ada benda yang kita tengok teknologi tu wow, menarik kan, menarik. So lepas tu kalau harga pun makin lama makin mahal kan. Contoh kita ambil contoh OnePlus kan. Dulu dia dikenali dengan flagship killer. Tapi tengok sekarang OnePlus pun dia lah flagship. So kalau Dia flagship biasa lah. flagship biasa, ada bukan flagship macam ni kan. Tahap yang terlalu tinggi lah. Yes. And aku pun expect maybe tahun ni dan akan datang phone-phone flagship ni dia akan battle software. Betul software. AI lah, AI. AI. Kalau hardware pun maybe dekat chip lah. Sebab kalau dia nak proses AI tu on device, chip kena power. Melainkan dia main cloud base. Tapi even kita dah tengok salah satu terdekat macam S24 Ultra pun dia menggunakan AI macam Galaxy AI tu pada cloud base kan. So Betul. yang mana chip tu of course nombor 2, chip nombor 2, and then cloud base ni dia, kita boleh cakap yang AI cloud base ni boleh diletakkan dekat mana-mana phone pun. Betul, tanpa dia kalau memikirkan spek sangat. Dia memikirkan, tapi dia nombor 2 lah, kita letak nombor 2. Yes, dia macam macam phone kau kan, Xiaomi 13T. Okay. Sebelum ni tak ada AI kan. Tak ada. Lalas dia punya feature sebiji-sebiji dengan Xiaomi 14 yang baru keluar. Phone dia berapa je. Sebab tambah iWatch kan. Beza 1,000 lebih kat tu. Kan. So bercakap tentang spek yang akan ditawarkan ataupun yang dah ditawarkan pada tahun 2024 ni kan, kalau kita tengok, adakah kita dah sampai ataupun kita dah reach satu point yang mana kesemua user dia dah ataupun kesemua user dah boleh utilize power pada chip tu dan juga power pada kamera tu. Kalau kita bercakap tentang spek ni, maksud dia yalah, every year kalau kita upgrade pun, of course benda yang paling utama, of course smartphone maker dia akan tukarkan chip, and then dengan chip paling utama, Semua orang mana chip. Okay. chip, and then yang lain-lain lagi tu mungkin sikit-sikit, kamera sikit. Kalau tak ambil kamera pun chip lah, ataupun design. Tapi design mostly sekarang ni pun Orang tak pandang sangat. smartphone maker dia dah ambil langkah untuk tukar design mungkin 3 tahun sekali, 4 tahun sekali untuk major design. So dengan memberikan spek yang sentiasa up to date untuk phone-phone yang mendatang flagship, adakah user boleh fully utilize menggunakan chip tu dengan kamera selari? Maksud dia bukan selari, maksud dia boleh menggunakan chip dengan kamera tu fully utilize lah, maksud aku kat sini. Maksud dia menggunakan sepenuhnya. Faham. Betul kan? Kau tak faham. Okay, dia Tak, macam yelah kalau smartphone maker tu dia bagilah macam-macam tag pun. Okay. Contoh lah paling kita bagi contoh lock. Contoh feature lock kat phone kan. Okay. Brand duk promote kan. Tapi lalas user tak guna pun.
Oh, sama macam aku lah. Aku Cakap apa? contohnya macam kan HyperOS kan dia dah upgrade kan. So tiba-tiba yang tambah kat situ antara yang ditambah lah. Antara yang ditambah adalah macam wallpaper, setting wallpaper. Tapi aku tak guna kan. Macam Sebab- tak, macam yalah kalau kita berbalik pada tajuk yang kita bincang ni kan, fan Android tak nak spend lebih ke flagship. So bila dia tawarkan benda-benda macam ni, orang tak guna pun kata buat apa aku nak berbelanja spend banyak. lebih untuk beli flagship yang baru, walaupun dia punya tu maksud dia tak guna pun. Okay. So macam mana tadi? Dia macam feature tu kan, dia tu lah, kadang kalau bagi pun orang dia kalau boleh benda tu dia tak perlu fikir banyak pun nak guna satu feature baru tu. Senang cerita, contohnya macam kamera kan, promote kan. Orang kadang minta, oh phone ni kena ada promote macam ni, macam ni, macam ni. Last orang nak benda yang simple kan, feature yang simple, just snap. Untuk senang faham lah. Yes, aku bagi contoh lain yang contoh macam AI kan, AI feature. Yang apa yang Samsung buat tu sebenarnya aku puji je. Galaxy AI tu. Okay. Betul, sebab dia kata AI ni tak perlu pening. Sebab aku ingat waktu AI mula keluar, orang fikir nak kena sembang dengan AI, nak kena prompt lah apa semua. Tapi apa yang Samsung buat yang tu, dia simple kan. Kau buat je macam biasa, tapi ada AI yang tolong. So tu lah, kalau balik pada yang soalan Kaufiq tu lah, kalau diorang bagi lebih-lebih pun, user nak yang simple je. So maksudnya kebanyakannya tak fully utilize lah. Dengan sebab user nak simple tu lah membuatkan fan Android tak nak upgrade, tak nak spend lebih ke untuk flagship yang mendatang. Macam tu ke? Tak nak spend lebih untuk flagship datang. Yang itu sebenarnya aku perasan dekat komen-komen dia macam yang biasa aku nampak dekat komen, diorang kata design sama. Design sama. Design So phone senang sama cerita, user sebenarnya Dia nak benda yang lain. lain lah. Lain betul-betul terselah lain-lainannya. Maksudnya feature kat satu phone tu, bagi yang aku nampak lah, Okay. tu nombor 2. Ya, ini bukan Android je, ni termasuk iPhone user ke, dua-dua sama. Diorang nak kalau boleh macam ni 15, dia kalau boleh 16 tu rupa dia lain. Baru dia anggap ni phone baru. First kali design lah. Second tu barulah dia masuk ke benda lain. Chip lah apa semua. Software ke. Itu yang aku perasan lah. Dia pertama sekali, kalau fikir logik, design yang kita akan nampak dulu kan. Baru kita nampak dalam. Betul tak? Sebab daripada design tu untuk menarik ataupun hook user untuk beli phone tu. Betul juga. Tapi betul juga. Itu yang dah berapa tahun aku tengok, semua akan cakap sama je kan. 14, 15, 13, 14. Lepas tu sekarang Samsung, Xiaomi pun sama kan? Xiaomi Xiaomi pun semua dah start 13 sama dengan kan. 14. Macam Samsung A series, Galaxy S series pun dah nampak sama. So nanti orang akan petikai, baik aku ambil phone yang ni je. Betul. Itu dari design lah. Padahal contohnya A series dengan Galaxy S series macam langit dan bumi kot. Dia punya Of course lah. dia punya feel macam tu lah. Tapi orang akan pandang design dulu, lepas tu baru spec yang lain. Okay, aku nak tanya kau satu soalan yang mana kita tahu phone flagship biasanya mana-mana smartphone makers orang akan booming ataupun orang akan tabur duit untuk as a marketing kau lah untuk phone flagship sebab diorang nak make sure phone diorang laku. And then ada some point, kalau daripada apa yang aku nampak, kadang-kadang marketing diorang tu dia boleh jadi overclaim ataupun boleh jadi misleading. Yang mana membuatkan fan Android ni dia macam, iya ke boleh buat ni? Dia macam membuatkan ragu-ragu dan terus tak nak upgrade ke phone flagship macam tu. Kau rasa macam mana benda ni? Aku rasa aku rasa benda tu kan, dia untuk Android user lah. Kalau macam contohnya macam sesuatu company dia macam tabur macam kau cakap kan, semua bagi apa benda tu dekat iklan dia. Kalau aku sendiri sebagai Android user,
aku nak try benda tu dulu baru aku beli. Macam tu lah. Tapi macam mana nak try? Itu company tu kena fikir lah. Contohnya macam contohnya macam bagi try test dekat dia punya cawangan. Tapi biasa memang ada. Memang ada. So kau Actually kena memang ada. pergi kedai lah. Tapi contohnya macam kalau contoh aku pergi tapi benda tu tak berfungsi kat situ. Okay. Macam aku pernah try sekarang ni kan. Yang Honor Magic 6 Pro. Honor Magic 6 Pro aku try apa? AI AI. Kan ada macam update. Kena update dulu. Tapi update tu tak Oh, ada. dia punya Magic Ring. Magic Ring tu. Magic Ring tu dia sebenarnya ada bug. Daripada ada update tu okey lah. Tapi sebelum tu update tu tak ada kan. Update tu tak ada. Oh, itulah masuk kau. Tapi bila try dekat yang apa MWC kan. Try kat MWC update tu ada. Tapi bila sampai kat Malaysia update tu tak ada. Okay, faham? So benda tu boleh meragukan orang. So benda tu juga membuatkan salah satu faktor fan Android tak nak hijrah ke flagship latest. Dia macam benda tu ada kat luar negara, tapi bila sampai Malaysia benda tu tak ada. Itu Tapi lambat lah. Salahkan kepada ni lah kot. Salahkan kepada Company. Brand tu lah. brand apa ni, branch yang Malaysia yang bawa sini, branch kenapa Malaysia. tak available kan benda tu lah kan. Tapi kalau benda-benda macam tu Indo HQ dia sendiri lah. Maksudnya kalau phone tu dari China, dia kalau bila global tak ada, jangan harap yang lain akan ada. Biasanya gitulah. Okay, tadi macam kau Syah, macam mana dengan marketing yang sekarang ni dah become misleading ni? Aku rasa dia balik kepada user lah. Dia macam contohnya aku jadi orang biasa kan, dia kira alah feature-feature ni aku tak guna pun, buat apa aku nak spend lebih-lebih kan. Dia macam tu lah, kira alah feature-feature ni aku tak guna kan, benda-benda ni zoom-zoom. Tak, masa aku kalau yang guna tu jadi it's okay. Ni misleading. Contoh lah yang terdekat phone yang menggunakan flash yang boleh dapat gambar cantik. Okay. Macam kenal. Tapi kalau waktu kita gunakan dalam real life atau in reality, tak jadi pun benda tu. It's like macam lah, macam mana ni iklan dia kau-kau. Benda tu dia akan membuatkan, contoh kalau aku macam tahu, aduh off lah aku nak beli benda macam ni. Misleading lah. Misleading apa yang dia iklankan. Yelah aku tahu benda ni is a campaign marketing untuk make it, dia punya produk is laku lah. Tapi bila dah keep going on kan, benda tu macam tertipu. Dan orang pun macam decide macam malas lah nak upgrade kan. Benda ni pembohong lah. Kenapa Syed? Yang tu yang tu aku rasa itu salah satu strategi pada brand tu untuk yalah, full mid range ni kau nak letak hardware yang latest makan cost. And so dia terpaksa lah cari jalan lain, macam mana aku nak market phone aku. So dia bagilah feature-feature yang sikit-sikit macam tu. And kadang dia punya marketing dia pun berlebihan kan. Macam Overhype lah sangat. overhype kan. Tunjuk asal gambar dia macam uish, padahal tak guna pun phone tu kan. Sebab sebelum ni ada je case gitu kan, smartphone yang tunjuk fokus kamera tapi rupanya hasil-hasil gambar diorang tu guna Kamera lain. DSLR. DSLR. Banyak sebenarnya Banyak. dalam marketing ni. Tapi itulah, dia sebenarnya aware tak aware je lah. Sebab kita pun tahu kemampuan kamera smartphone ni takat mana je. Dia tu lah, dia jangan overclaim sangat lah. Kira untuk market mid-range ni jujur je diorang okey. Tak perlu. Tapi kalau flagship sebab sekarang kita kena bincang flagship. Flagship kan. Kalau flagship setakat ni ada ke yang overclaim? Ada. Aku kadang terlupa lah. Ada bagi aku rasa ada je. Cuma benda tu dia tak macam mid range punya claim. Tapi flagship ni sebab dia ada capability yang power, hardware pun power juga. Cuma mungkin software maker dia sedar yang mana flagship yang menggunakan flagship ni mungkin orang yang betul-betul study tau benda tu. So dia orang tak nak overclaim lebih-lebih, takut nanti kena balik kat dia.
So dia claim sikit-sikit lah. Tapi ada je yang agak misleading. Betul tu, aku baru teringat. Yes ada, memang ada. Dia kadang bukan hardware dalam, kadang benda-benda yang kat luar kan. Betul. Okay, so kita akan bergerak ke next soalan ni yang aku rasa macam kuat menarik juga ni soalan ni tau. Adakah sebab dengan gap between flagship dengan mid-range ni semakin hampir membuatkan orang malas ataupun orang ramai malas nak upgrade ke flagship? Orang fan Android malas nak upgrade ke flagship. Sebab yelah kita tahu kan sekarang pun dah banyak mid-range yang tawarkan ciri-ciri flagship. Sebab tu dia ada tau, mid-range with flagship feature kan. Ada tak? Yes. So yang mana membuatkan orang macam lah, kalau aku beli ni dekat mid-range ni pun ada. So buat apa aku nak membazir 4 ke 5 ribu untuk beli flagship, sedangkan aku boleh dapatkan feature-feature tu dekat mid-range pun boleh dapat. Okay, so pandangan Amsyar macam mana? Bab tu aku setuju. Aku dah nampak yang market mid-range sekarang dah makin best lah sebenarnya. Maksudnya kalau dulu mid-range memang rasa gila. Mid-range kan. Terasa phone tu betul-betul mid-range kan? Terasa gila. Maksud ada gap dengan flagship tu yang agak besar jugalah. Betul. Macam sekarang dah kurang tau. Even macam phone yang baru ni apa, Infinix Note 40 Pro kan. And belakang pun dah leather. Macam Realme pun dah leather. Screen curve dia bila pegang feel tu terasa macam flagship lah. So aku faham je kalau ada orang kata tak perlu lah nak spend lebih 2,000 untuk apa orang kata, untuk ambil phone flagship kan. Sebab mid-range ni pun dia punya feel pegang phone tu pun dah rasa macam flagship. Feature-feature pun dah macam flagship. So bagi dia dah okay. Tapi apa yang nampak still lah mid-range tetap mid-range lah. Maksudnya dari segi hardware, kamera dia ke screen still tak boleh lawan flagship. Flagship dia ada dia punya status dia sendiri lah. Kenapa dia panggil flagship? Contoh 120Hz yang dekat mid-range. Bagi aku sangat beza dengan 120Hz dekat flagship punya level. Kau pernah cuba kan? Pernah. Kan? Kau tengok macam mana Galaxy S series, lepas tu try yang 120Hz yang phone bawah 1,000 ke. Benda sama 120Hz. Tapi lain tau. Lain. Bila kau main sendiri, kau akan rasa perbezaan jurang tu. So kat sini dia ikut orang tu lah. Kalau dia rasa dia betul-betul nak sedap, tahan lama, okey je ke nak spend flagship. Contohnya macam phone 5-6 ribu, kau pakai 5-6 tahun. Kalau Bagi aku baloi lah. baloi lah. Setahun 1,000. And macam mid-range, takut nanti lepas 2-3 tahun ada masalah ke. So kau dah kena beli yang baru. So geng yang pakai flagship, dia masih lagi pakai phone dia yang dia dah beli 3 tahun lepas ke kan. Kau macam mana? Bagi aku kau ada set limit kan? Tak apa lah, cerita kan. dia macam apa, kalau benda ni kan, dia actually of course lah benda basic kan. Tengok income orang tu macam mana bulanan dia. Okay, betul. Kita back to basic lah. Depend pada pendapatan orang kan. Betul. Macam aku sekarang aku guna tu kan, Xiaomi 13T, which is aku dapat 19 900. Then aku harapkan phone ni boleh tahan 4 ke 5 tahun lah macam tu. Which is aku rasa benda-benda tu agak macam terlalu lah bagi aku. Sebab Xiaomi 13T ni pun bukan macam apa hebat sangat pun kalau nak bandingkan dengan flagship. Lagipun of course lah dia bukan flagship pun. Lepas tu dia Xiaomi 13T flagship lah. Flagship killer. 13T Pro 13T kan Pro, flagship. 13T Pro baru flagship. Tapi dia dalam segmen flagship gila. 13T Pro aku tak rasa dia flagship. Aku rasa dua-dua ni masih lagi kita boleh letak flagship killer kot. Flagship killer. Sebab dia kamera Leica. Harga yang ditawarkan, Harga yang ditawarkan, spek chip dia, yang digunakan. chip dia. Ni chip apa? Aku lupa. Aku Dimensity 8020. Flagship tu. Flagship 8000 Dimensity 8000 series tu sebenarnya flagship punya yang aku boleh cakap macam bajet ataupun flagship budget. Flagship gila ni permulaan lah, permulaan. flagship gila ni sebenarnya flagship budget lah.
Chip tu power tu. Betul, chip tu power. Berbalik pada soalan aku tadi tu, kau setuju tak yang mana gap between flagship dengan mid-range ni dia semakin rapat, yang mana membuatkan orang tak nak upgrade ke flagship, diorang akan stay ke mid-range. Kalau nak upgrade kan diorang upgrade ke dalam segmen comfort diorang, itu mid-range juga. Sebab apa yang aku nampak sekarang ni untuk mid-range phone ni, dia punya barrier ataupun wall nak ke flagship tu semakin hampir. Sebab phone flagship dah stagnan, macam kita berbincang daripada awal-awal tadi, dah stagnan, dah linear dah graf tu. So macam mid-range dia ada kelebihan ataupun advantage. So dia bawa lah, ambil ciri flagship sikit, masuk dekat dalam mid-range. Flagship ni dah tak tahu nak ambil apa dah. Sebab dia paling atas kan. So mid-range ambil daripada flagship. So adakah disebabkan benda tu mid-range pun dah hampir macam flagship, membuatkan orang tak nak upgrade flagship? Aku rasa betul lah benda tu. Bagi aku betul lah. Sebab sekarang pun kalau dah macam kau habiskan setakat 1,600 1,700 lah, sebab dia harga Realme 12 Pro Plus yang dia punya apa, orang kata kamera dia bagus dari segi telefoto. Ya, dia periskop Periskop. Periskop telefoto. Kat sini aku cakap ni, even mid-range dah letak periskop. Itu ciri flagship lah, one of ciri flagship lah, periskop. Contoh macam phone kau Leica, sebelum ni kat 13 biasa 3,000 lebih. Sekarang T version pun dah ada Leica. Kau tak sampai 2,000 dah boleh pakai Leica. So itulah one of ciri flagship yang aku katakan, yang mana dah makin hampir the barrier tu. Walaupun ini phone kau masih lagi flagship killer, flagship budget lah. So aku faham apa yang maksud kau kata dah ada ni, buat apa nak ni. Betul. Tapi aku setuju lah dengan kau kan. Sebab kalau contohnya katakan lah iPhone lah, kata iPhone kan dia ada budget version SE kan. Betul. Bayangkan SE dia bagi lebih kurang je dengan model standard kan. At least ada 2 kamera, screen cantik, design ni. Aku rasa model tu akan boom kot. Of course. Sebab aku selalu nampak orang kata, kenapa design sama. Aku rasa itu salah satu strategi marketing dia. Kenapa? Kalau dia dah sama, base lah, kacau lah market lain kan. Tapi kau rasa macam mana kan, dengan susah dia orang nak upgrade ke flagship ni kan, macam mana manufacturer nak meyakinkan user untuk upgrade ke flagship, walaupun dari segi data yang mana fan Android memang tak nak upgrade ke flagship ni memang betul pun, apa agak tinggi. Macam mana manufacturer nak buat benda tu, nak yakinkan supaya user upgrade lah ke flagship? It's gonna be fun. Yang ni bab data tu betul. Sebab macam last year kan, report pada Canalys. So kalau ada orang tak tahu Canalys apa, dia firma yang menganalisis teknologi global kan. Macam last year, daripada 10 phone yang diorang ship out kat dunia, 7 daripada itu adalah iPhone dan 3 adalah Samsung. Dan Samsung bukan Galaxy S series, A series. A pun yang A yang lagi mampu milik lah. A3 something, A34 A macam kau apa, A14 lah. A5 series, A5 tu ada tapi shipment dia tak cukup ni. So A5 betul, nanti ada A14 ke gitu. Maksudnya yang memang kalau kat Malaysia A14 itu bawah 1,000 kan. So aku rasa lah, maybe orang dah ada orang dah di brainwash kot. Kalau harga macam ni, baik aku beli iPhone. Aku tak tahu kenapa diorang kata gitu. So dia macam skeptical. Yes, betul. Dia macam berbalik pada kita sendiri lah sebagai pengguna. Kenapa bila iPhone boleh jual 5-6 ribu, kenapa Xiaomi tak boleh? Kenapa orang kata, maybe brand Xiaomi ke Oppo, Honor, dia rasa value phone dia ni harga macam tu.
Kenapa aku tak boleh jual harga macam ni? So user pun buat apa beli phone Oppo ke Vivo 5,000 sampai aku beli Samsung ke, dibandingkan dengan yang tu dia macam drama-drama banding. brand yang bagus macam ni aku perasan dekat phone-phone China yang kesian kan. 4,500 untuk macam Honor Magic 6 Pro, Vivo X100 Pro. Bagi aku untuk harga tu murah tu sebenarnya. Kalau nak banding dengan Samsung ke kan, dengan feel dia pun flagship, rasa premium kan. Tapi itulah berbalik daripada kalau aku tengok phone China sekarang ni, dia punya innovation lagi better daripada apa yang dibawakan pada teknologi Europe ataupun Samsung lah Korea. China punya innovation lagi better sekarang ni. Yes, aku setuju benda tu. Tapi tu lah, dia mindset orang lah yang aku nampak. Dia kalau Android, diorang anggap kalau phone Android yang premium ni hanyalah Samsung. So kalau phone-phone dari China ni diorang susah. Phone-phone dari China ni diorang anggap layak mid-range je untuk diorang beli. Diorang tak berani ke nak pakai flagship. Mungkin otak Malaysia sekarang ni dia macam dah daripada dulu kan, daripada zaman dulu-dulu mak bapak diorang asyik fikir menetapkan China ciplak. Tu lah. Cetak rompak. Maybe bukan cetak rompak, dia macam low quality. Low quality. Tapi data yang aku cakap tadi tu data global tau. Maksudnya mindset kita kat Malaysia ni sama je dengan orang Europe ke. Aku tengok je komen-komen ni kata serius lah, phone ni harga berapa, $500 kan. Kira mahal lah macam tu. So dia balik pada mindset lah. Macam aku cakap awal tadi, OnePlus kan. Dulu OnePlus kan flagship killer. So bila OnePlus harga naik, orang dah tak mau beli. Xiaomi pun, Redmi. Xiaomi dulu kan antara phone yang sedap murah, spek sedap. Tapi bila dah naik, itulah based on data yang sebut daripada data analyst tadi dia. Canalys tu. Canalys tu. Dia standbykan 10 biji phone, 7 iPhone, 3 Samsung. Tak ada phone lain dah. Memang Samsung dengan iPhone je. Tak, ini maksudnya data tu dah ambil top 10 je lah. Top 10. Daripada 10 top 10 tu, 7 tu adalah iPhone lah. Ya, maksudnya even 10 pun 7 iPhone, still 7 Samsung, 3 Samsung. Tak ada brand lain. Tak ada. Owner tak masuk. Tak ada. Ini Canalys lah. Korang boleh search je, report benda tu. Tapi macam maybe orang kata kenapa iPhone. Aku rasa sebab iPhone masih dia keluar-keluar dulu, dia dah mahal lah. Okay. Ingat lagi tahun 2007 iPhone pertama keluar. So masa tu Microsoft kan gelak-gelakkan Apple kan. Gila apa kan, company tak pernah buat phone, bawa keluar sebiji phone, jual mahal. Tapi dia stick lah dengan tu. Maksudnya dia punya barang tu akan sentiasa mahal. Even tahun 2014 ke, iPhone dah harga 2,000 lebih kan. Phone-phone lain masih lagi mampu milik. Sebab tu aku rasa benda ni balik pada mindset lah. Mindset. Contoh macam ada brand Realme ke, awal-awal dulu kita belanja kan. Lepas tu harga makin naik. So orang tak boleh terima dengan kenaikan tu. Tapi bagi aku, kalau dia naikkan harga seiring dengan kualiti dia bagi, okey je, kita terima lah. Maybe brand ada sebab dia letak harga 2,000 kan. Costing. Cost. Mungkin dia punya mekanisme untuk buat phone tu lain daripada company lain lah. Macam tu lah. Maybe tu one off lah. Tapi biasanya orang kalau ialah one manufacturer lah kan yang akan buat kan. So dengan apa tajuk yang kita dapat ni, apa yang kita dapat bincang hari ni, aku boleh concludekan mungkin ada dalam 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang mana first adalah dari segi harga, yang mana flagship phone mungkin boleh jadi sangat mahal, yang mana orang tak nak upgrade. Betul. And then yang kedua adalah value phone tu sendiri. Orang akan anggap yang mana mid range sekarang pun dah boleh provide yang better, yang dah almost nak sama macam flagship. Dan yang ketiga aku boleh katakan adalah keperluan.
Yes. Yang mana keperluan ni kadang-kadang dekat flagship, of course dia bagi tawarkan benda-benda yang 1 inch kamera, 1 inch kamera, tapi orang tak guna pun. Ada the niche tu terlalu sedikit, kecil. Betul aku. Dan yang keempat adalah inovasi pada flagship. Dah semakin stagnan, dah almost linear dia punya teknologi. Dan yang last kali ni aku boleh katakan is brand loyalty. Macam last tadi kita bincang, orang akan daripada kecil kan, contoh Samsung still the best. So orang tak nak berhijrah ke brand lain. So diorang akan stick kepada Samsung ataupun stick kepada Realme, stick kepada Honor. Orang dah malas nak fikir, nak kena belajar UI baru. So mungkin tu 5. So conclusion dia, apa yang kita bincang ni, kenapa kan Android user ni, apa yang kau boleh conclude kan dari segi kita punya podcast Apa yang aku boleh concludekan, bagi aku sendiri lah, sebagai seorang pengguna Android, dia macam yang kau cakap tadi, aku malas nak belajar UI baru. Macam tu lah. Oh, kau seorang yang jenis loyal. Dia bukan loyal ke apa, dia bukan malas ke apa. Dia lebih kepada macam selesa lah. Aku tak ada masa nak belajar benda tu. Macam dah duduk dekat dalam comfort zone kau tu, kau nak duduk di situ. Kau kena keluar dari comfort zone. Sebelum ni kau pakai Poco kan? Itu sebab terpaksa. Sebab sebelum ni terpaksa pakai Poco. Dia cakap betul. Yang pakai Poco sebab tu phone phone emergency. Sebab sebelum ni kalau tak kau nak apa? Sebelum ni saya pakai Samsung S. Banyak. S berapa? S S series. Tapi benda tu phone tu pecah. Jatuh dekat depan S series lah. S series lah. Okay. Jatuh dekat depan lift. Lepas tu time tu nak guna cepat sebab kena guna WhatsApp cepat lah. Time tu terus pergi kedai phone, ambil phone yang mana ada dengan bajet yang ada, ambil Poco. Still Android. Macam tu lah. Lepas tu tukar kepada Xiaomi. Poco tu pun tahan 2-3 tahun je. Itu pun aku tak main game dekat dalam tu. Aku main PC kan. So kalau tadi berbalik kepada conclusion tadi, kau macam lebih selesa kepada brand loyalty lah. Kau macam malas nak berhijrah ke brand lain ataupun upgrade ke brand lain sebab kau selesa dengan UI tu pada smartphone maker tu lah. Buat masa sekarang lah. Kalau contohnya macam aku dah ada macam pendapatan yang melebihi, kau akan upgrade ke flagship tak? Aku akan upgrade ke iPhone sebenarnya. iPhone juga boring lah. iPhone boring. Dia ada ataupun ada sama ada iPhone ataupun S24 lah. Macam tu lah. S series balik lah. S series balik lah. Maksudnya kau akan pergi ke flagship juga. Aku akan pergi ke flagship juga. Oh, macam kau akan pergi ke flagship juga. Sebab dia akan memudahkan tu. Memudahkan kerja. Memudahkan ke atau kau boleh pakai device tu lama? Dua-dua lah. Jadi dua-dua. Amsyah, macam mana Amsyah? Dengan apa topik perbincangan kita hari ni? Apa conclusion? Kau boleh conclude kan? Dia macam kalau tu lah, kalau dari segi feature phone tu, aku rasa tak ramai pun yang akan orang kata fully utilize kan. Sebab tu kenapa aku pilih version Pro, aku tak ambil Pro Max. Sebab aku dah tahu aku takkan fully utilize pun. Telefoto banyak-banyak tu kan. Nak ambil gambar makanan. Macam tu. So aku rasa kebanyakan user pun sama juga. Dalam aku nak guna benda yang biasa, scroll Facebook, WhatsApp. So yes, majority takkan nak spend lebih pada 2,000 ke at least. Sebab kita tak guna pun benda-benda lain tu. Asalkan ada kamera yang baik kan, boleh ambil gambar. Even kau punya Pixel pun kau ambil mid-range kan? Yeah, Pixel 7a. Kenapa tak ambil Pro lah, ambil flagship? Ush. Harga lah. Satu harga lah. Kalau aku ada bajet, aku ambil je Pixel 8 tu. Tapi kau akan ke flagship jugalah kalau ada bajet. Yes, tapi lagi pun Pixel cepat jatuh harga tu. Sebab dah banyak kali aku cakap lah. Sebab tak official. Aku beli 1,800 je. Baru 5 bulan tau. Orang beli awal 2,000 lebih kan. Dalam masa 5 bulan aku dapat 1,000 lebih kan. Tu Pixel sebab jatuh harga. Tu mungkin one off juga kan. Tapi tu berhenti yang tak official kan. Macam apa, contohlah orang nak pakai Pixel kan, kenapa tak beli ni kan.
Kenapa tak upgrade ke flagship? Harga cepat jatuh. Oh, market value lah maksud dia kan. Yes, phone Android dia market value jatuh. Tapi ya kita benda tu kita dah bincang dah yang episod sebelum ni kan. Betul Market value. Market value betul. Dia balik ke semula kepada mindset lah. Mindset. Tapi dari segi tu macam aku cakap, mungkin ikutkan kalau 15 Pro ni pun aku tak fully utilize pun. Lala guna benda yang biasa je. Biasa kan. Buka email, WhatsApp semua. So mahal pun ni 6,000. Ikutkan 2,000 pun, phone 2,000 pun aku dah boleh buat lah. Tapi kenapa aku stick dekat phone flagship tu, yalah tahan lama. And kalau Apple tu sendiri, ekosistem lah. Benda tu susah nak dapat dekat phone yang mid range. Ekosistem. Kalau kau dah try satu-satu ekosistem tu, tak kisahlah Apple ke Samsung, even Honor, Huawei, kau akan rasa best dan senangnya ekosistem ni. Senang tu kau snap sini, Terus boleh kau tu buka drop. kat device lain dah boleh. Itu one of salah satu yang apa ni loyalty, dah selesa dengan UI dan juga keperluan. Mungkin dia suka benda tu kan. Tuan, kalau macam aku, kalau aku nak conclude kan, apa yang kita buat hari ni, kenapa orang flagship tak nak orang flagship pula, orang Android kan, fan Android tak nak upgrade ke flagship. First mungkin sebab harga lah. Yes, harga dulu. Harga yang semakin meningkat. Dan yang kedua adalah mungkin aftermarket, market value kemungkinan akan jatuh. Kita boleh tengok sendiri perbandingan harga second iPhone dengan Android sangat berbeza. Contohlah apa-apa phone Android dan kita bandingkan dengan selepas tahun, kita tengok perbandingan harga orang jual aftermarket. Jangan ke second hand. S23 Ultra aku tengok bawah 4,000 dia dapat kalau sale. Sangat. Itu first. Itu bukan second hand tau. Itu memang First original punya tu. dalam kotak lagi plastik. Betul juga. Dan satu lagi yang last kali ni kemungkinan adalah keperluan tu lah. Betul, mungkin keperluan. Tak semua orang perlukan apa yang flagship tawarkan. Kadang-kadang orang tu nak guna as biasa-biasa je. Just tengok YouTube sikit. Macam cakap kan? tadi kan. Siapa tiba-tiba 1 inch kan. Nak zoom jauh-jauh. Lala kita guna benda yang basic je. Kecuali kalau orang tu betul-betul minat dengan apa yang ciri-ciri tawarkan. Yes, dia orang kan berpotensi ataupun berkemungkinan untuk upgrade ke flagship lah. Yes, betul. Alright, so sampai sini je lah kot kita berbual ngeteh raya kan. Sebelum aku terlupa, macam aku sebagai wakil supervisor nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Okay guys, so lepas raya kita nak sembang apa? Komen lah. Sebenarnya kita orang perlukan korang punya feedback. Kita orang nak korang bagi tajuk dekat komen bawah ni. Kita orang ada buat community post tu, tapi even dekat dekat IG stories pun kita orang nak feedback pada korang. Apa yang patut kita orang bincang? Bagi topik berat-berat lah. Topik berat-berat sikit. Topik yang berat-berat. Kita orang nak berat-berat lah. Dan kalau korang macam tiba-tiba ada korang macam tiba-tiba nak willing to join kita orang punya ngeteh, kita orang lalukan lah. Kita orang lalukan. Come on, join kita orang. Kita perlukan pendapat netizen. Tengok aku, jumpa aku. Jom. Jumpa aku. Kita borak-borak lah. Kita borak-borak kat sini. So, lampu. Bateri habis tak charge Bateri habis. Kita dah ada lampu balik. Gelap lah, blackout lah. Okay, aku ucapkan lagi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dan nanti korang balik kampung. Alright. So kita orang akan jumpa lagi korang dalam episod ngeteh yang akan datang. And bye-bye guys. Bye-bye. Selamat Raya. Selamat Raya. Raya.